Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzi Zain dalam cerita-cerita di sebalik berita. Baiklah, seperti biasalah untuk waktu ini kami kongsikan kepada anda, ini platformnya untuk rakan-rakan wartawan, jurukamera dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam pembikinan liputan dan juga tinjauan yang mereka buat di Esok Awal ini. Mereka akan berkongsi cerita di sebalik berita. Tetapi sebelum itu, dan seperti telah pun dimaklumkan sebelum ini, bermula pada minggu ini, sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia hanya akan berlangsung pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat, manakala hari-hari yang lain itu hanya dikeluarkan kenyataan media. Dan kalau boleh, saya kongsikan kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan situasi semasa jangkitan penyakit coronavirus 2019 yang mana KKM ingin memaklumkan inilah angkanya 333 kes telah pun pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Daripada jumlah itu, 307 kes adalah bukan warga negara, manakala selebihnya iaitu 26 kes dalam kalangan warga negara. Dan jika dikumpulkan dan juga dihitungkan, jumlah keseluruhan adalah 7,733 kes telah pun discharge ataupun telah pun pulih daripada COVID-19. Dan status kini kes COVID-19 di Malaysia sehingga jam 12.30 hari 16 Jun 2020, 11 kes baru direkodkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 angka terkini kumulatifnya adalah 8,505 kes dan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 651 kes. Dan seperti yang dimaklumkan dan seperti anda boleh baca, kesemua mereka ini telah pun diasingkan dan juga diberi rawatan. Dan pastinya laporan dan juga status terkini COVID-19 sehingga jam 12.30 hari tadi ini akan kami selitkan dalam astroawani.com dan juga dalam buletin Awani yang seterusnya. Ada satu lagi berita yang saya ingin kongsikan yang mana Astro Awani diumumkan sekali lagi sebagai jenama berita paling dipercayai bagi tahun 2020 dan ini menurut Reuters Institute Digital News Report 2020. Kalau boleh saya tunjukkan carta ataupun brand trust score ataupun skor kepercayaan jenama itu. Astro Awani berada paling tinggi, berada paling teratas skornya iaitu sebanyak 62%. Dan ini adalah daripada seperti yang saya sebutkan daripada Reuters Institute Digital News Report 2020. Dan pastinya berita ini juga kami akan kongsikan dalam astroawani.com dan juga dalam buletin Awani yang seterusnya. Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita untuk waktu ini. Selain kita bercerita tentang COVID-19, kita ingin bercerita tentang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan pada ketika ini. Untuk itu saya ingin bersama dengan Wakil Astro Awani di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang. Abdul Hadi, saya difahamkan Abdul Hadi semalam membuat tinjauan dan ditugaskan untuk membuat liputan berkaitan dengan sektor pelancongan khususnya di Langkawi. Kita tahu Langkawi antara kawasan yang paling mencuri tumpuan apabila Perdana Menteri mengumumkan rentas negeri dibenarkan, sektor pelancongan dalam negeri dibenarkan, sudah pasti Langkawi terus menjadi tumpuan. Kalau boleh sehingga waktu ini, pastinya Hadi ada cerapan daripada tinjauan-tinjauan itu. Hadi boleh kongsikan, adakah Langkawi ketika ini habis semua hotel-hotel di Langkawi habis ditempah? Okey, terima kasih Fauzi di studio dan seperti dimaklumkan Fauzi, semalam saya ada membuat liputan berkenaan dengan operasi bot dan juga tempahan-tempahan hotel di Pulau Peranginan Terbabit dan bukan saja semalam, bahkan kami telah ke Langkawi sejak hari Jumaat lalu, 4 hari 3 malam kami di sana dan pelbagai liputan telah kami lakukan termasuk dari segi penambahan feri, juga daripada aduan mengenai operator boat island hopping yang terkandas ataupun tidak dapat memulakan perniagaan ataupun operasi mereka sejak bulan 3 lalu, selain pada operasi-operasi penempahan hotel dan juga penambahan penambahan kepada trip ferry terbabit kepada satu trip dari Kuala Perlis. Dan kita ceritakan dahulu mengenai dengan harapan ataupun kita panggil apa yang dimahukan operator boat di Pulau Langkawi, khususnya di sekitar kawasan pantai tengah, dan mereka pastinya yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu, pastinya mahukan satu perkara yang lebih mudah buat mereka, memandangkan mereka tidak menerima sebarang bayaran sejak Mac lalu.
Dan Fauzi, dan mereka juga terpaksa membayar insurans yang agak tinggi terhadap operasi bot terbabit, dan mereka berharap campur tangan ataupun daripada pihak Jabatan Laut untuk dengan syarikat insurans untuk mengurangkan lagi harga pembayaran terbabit, memandangkan tiada satu langsung ataupun tiada satu wang pendapatan yang mereka peroleh sejak Mac. Dan Fauzi, mereka turut perbincangan bersama operator-operator bot terbabit, turut melibatkan Jabatan Laut yang turut hadir, dan kami ada jemput pihak Jabatan Laut dan mereka juga turun ke sana, dan mereka menjelaskan operasi bot sebenarnya sudah boleh dimulakan. Bot island hopping sudah boleh dimulakan sejak semalam. Namun lebih separuh daripada bot-bot babit tidak memperbaharui insurans bagi perjalanan bot untuk bergerak ke pulau-pulau bagi aktiviti island hopping, dan mereka akan mengadakan satu perbincangan, menganjurkan satu perbincangan bersama operator bot, Jabatan Laut dan juga syarikat-syarikat insurans bagi menyelesaikan masalah terbabit, Fauzi. Kalau boleh, saya nak minta rakan-rakan di Bilik PCR untuk mainkan sedikit apa harapan dan juga mungkin sedikit keluhan yang sempat Hadi rakamkan berkaitan dengan apa yang disebutkan Hadi tadi, keluh kesah dan juga harapan mereka berkaitan dengan industri pelancongan secara keseluruhan di Langkawi. Kita dengarkan apa yang disebutkan oleh pengusaha-pengusaha bot ini. Di sekitar Cenang ni setakat kita punya pengalaman lah. Sejurus lepas pengumuman daripada Perdana Menteri itu, kita start dapat banyak inquiry, and kita pun start blast promotion. Dalam masa 3-4 hari itu kita dapat dalam 15-20 booking. Okey, nanti kita akan mainkan apa yang disebutkan oleh beberapa pengurusi pengusaha bot pelancongan island hopping Langkawi, Rasli Yahya dan juga Normalawati Kasim. Tapi sebelum itu, Hadi, mungkin Hadi boleh kongsikan kepada ni, bila kita cakap tentang sektor pelancongan, rantaian bekalannya bukan sekadar berkisar tentang hotel sahaja. Kita bercerita tentang mereka yang terlibat dalam agensi pelancongan misalnya. Kita bercerita tentang mereka yang terlibat dengan menyediakan perkhidmatan bot dan juga feri. Mungkin hotel itu biasa kita dengar tentang SOP-SOP yang sering dimaklumkan. Tetapi bagi bot dan perkhidmatan feri di Langkawi, mungkin Hadi boleh kongsikan apa jenis dan juga apa SOP yang perlu mereka patuh dalam mana kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Okey Fazli, sebenarnya sebelum sebut pasal SOP feri ataupun SOP sebelum menaiki feri itu, pastinya kami diwajibkan memuat turun aplikasi MySejahtera, memandangkan segala detail ataupun laporan terperinci mengenai maklumat sebarang maklumat ataupun setiap penumpang sudah diisi di dalam aplikasi terbabit. Dan sebelum memasuki feri, semua penumpang diwajibkan memakai mask dan juga hand sanitizer bagi memastikan tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Dan sudah pasti seperti saya maklumkan ketika liputan pada Jumaat lalu, perjalanan ataupun penambahan perjalanan feri dari Kuala Perlis telah ditambah sebanyak satu kali, iaitu pada jam 8 pagi dari Kuala Perlis ke Langkawi, berbanding sebelum ini hanya satu perjalanan, iaitu pada jam 4 petang. Dan sudah sepertinya ia ibarat memberi satu nafas baru kepada produk pelancongan ataupun industri pelancongan di Pulau Peranginan Terbabit, memandangkan sebelum ini dari Kuala Kedah hanya ada 2, dari Kuala Perlis hanya ada 1, dan kini daripada Kuala Kedah ada 2, dan Kuala Perlis juga turut menyai 2 perjalanan daripada Kuala Perlis ke Langkawi. Dan berkenaan SOP penjarakan sosial, jika sebelum ini pastinya setiap perjalanan feri hanya 50% penumpang dibenarkan untuk memasuki setiap feri, namun selepas kebenaran diberikan untuk kenderaan awam beroperasi pada kapasiti maksimum, pihak pengusaha feri sudah tidak lagi mengenakan penjarakan sosial di dalam feri seperti di dalam kenderaan-kenderaan awam lain, Fauzi. Mungkin kita boleh mainkan sedikit apa yang diucapkan Hadi tadi, iaitu berkaitan dengan sedikit keluh kesah apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan sejak Mac lalu, Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sehinggalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Apa yang disebutkan, mungkin ada sedikit luahan, sedikit hati dan juga harapan mereka bagi mereka yang terlibat dalam pengusaha dan juga mereka yang menyediakan perkhidmatan bot dan feri di Langkawi. Harapan pengusaha bot supaya dalam masa yang terdekat kita beroperasi ini
pihak insurans dan Jabatan Laut akan memberi kita sedikit kelonggaran di mana kita boleh beroperasi dalam keadaan yang ada sekarang ni dengan kadar yang secepat yang mungkin lah. Mungkin insurans pun, syarikat insurans murahkan lagi ke macam mana? Dan harapan yang paling besar supaya setelah 4 bulan kita tidak beroperasi dan dengan keadaan ekonomi kita sekarang ini, kita pengusaha-pengusaha bot merayu kepada pihak insurans agar boleh dan mampu mengurangkan sedikit kadar insurans yang telah ditetapkan. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik dan kita akan harap pelancong banyak masuk ke sini dan kita akan ikutlah SOP-SOP yang dapat dan kita akan macam promosi-promosi dengan harga dia kita akan turunkan ke apalah. Ya Kak, macam kita sebut pasal jarak dia tu satu-satu makan minyak banyak. So apa kesan dia untuk SOP baru ni? Kita kena biasakan diri ke macam mana? Jadi dengan SOP baru ni kita akan ikut insya-Allah dan kita memang kalau ikut tu memang terasa terkesan sikitlah daripada bot kita yang amal kena kurangkan sikit, daripada minyak pun kena kurangkan. Jadi kita terpaksa kena ikut dia tu sebab demi ni. Tapi kita kalau kita boleh ikut selalu nanti kita akan jadi amalan kita. Untuk memudahkan, memang betul orang kata pas masa PKP ini pendapatan untuk pemandu-pemandu bot island hopping ini terjejas. Okey. Yang kita dimaklumkan bahawa halangannya adalah untuk mendapatkan insurans tersebut. Pihak Jabatan Laut akan membantu untuk mengadakan perbincangan dengan pihak insurans supaya bagaimanakah kita dapat membantu pihak pemandu-pemandu bot island hopping ini untuk mendapatkan ataupun untuk menjelaskan bayaran kepada pihak insurans tersebut supaya pihak pemandu-pemandu bot ini dapat memperolehi insurans tersebut. Okey, Hadi, mungkin Hadi boleh kongsikan sedikit normal baru. Kita sering bercerita tentang normal baru pelancongan secara khususnya. Mungkin pada waktu ini dan daripada hasil tinjauan Hadi sendiri, mungkin Hadi boleh kongsikan apa normal baru yang dilakukan oleh pengusaha ataupun mereka yang menyediakan perkhidmatan feri dan juga bot di Langkawi. Dan mungkin ada sedikit persoalan tentang feri. Kalau kita bercakap tentang Langkawi ini, seringkali kita lihat feri membawa kenderaan ke Langkawi. Adakah masih lagi boleh dibenarkan berlaku kebenaran untuk membawa kenderaan menaiki feri ke Langkawi? Okey, Fauzi, dan jika disebut berkenaan SOP, saya ingin dahulu menceritakan tentang SOP terhadap pengusaha hotel di sana dan berkenaan tempahan pengusaha hotel di sana. Dan sudah pastinya mereka seperti yang viral sebelum ini, 1,000 tempahan dalam masa 1 jam. Dan sebanyak pemantauan saya di sekitar Pantai Cenang dan Pantai Tengah, Fauzi, sudah pastinya setiap SOP, terutama penjarakan sosial dalam satu-satu hotel. Sebelum ini pekerja di hotel tertentu memiliki 12 orang pekerja, namun khususnya di kaunter tempahan kini hanya 2-3 pekerja saja, namun tugas mereka kini bertambah banyak, menangkan tugas daripada 6 orang untuk melakukan satu-satu kerja kini dikurangkan kepada 3 orang untuk melakukan kerja yang dilakukan 6 orang itu. Dan ianya sudah satu memberi gambaran kepada pengusaha di sana supaya ataupun pekerja-pekerja di hotel di Langkawi supaya menambah ataupun meningkatkan skill ataupun menjadi multitasking untuk boleh melakukan pelbagai kerja menurut pengusaha di sana. Dan berkenaan dengan tempahan hotel ataupun villa-villa di sana, sudah pastinya mereka sedang giat melakukan promosi ataupun bagi menarik pelancong-pelancong ke Pulau Langkawi, khususnya kepada petugas-petugas barisan hadapan. Ada satu hotel yang menawarkan perkhidmatan percuma 3 hari 2 malam, tunjuk saja kad frontliner ataupun petugas perkhidmatan awal, masuk kad media, dibenarkan untuk tinggal di sana secara percuma 3 hari 2 malam, termasuk perkhidmatan island hopping dan beberapa perkhidmatan lain seperti lawatan ke taman haiwan liar dan sebagainya. Dan ada juga yang menawarkan pemotongan kadar bayaran bilik kepada 7 sehingga 70 ke 80% bagi hotel-hotel yang memiliki private pool, menangkan kebenaran untuk menggunakan kolam awam tidak dibenarkan oleh kerajaan ketika ini. Dan pastinya tempahan kepada bilik-bilik yang memiliki private pool ini sudah pastinya meningkat dan ada diberitahu ada yang penuh sehingga bulan 10 tahun ini.
dan berkenaan dengan perkhidmatan ataupun SOP feri tadi, roro ataupun perkhidmatan feri yang membawa kereta sudah pastinya 2 hari sekali sahaja dibenarkan, Fauzi. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Hadi Cik Awang, Wakil Esra Awani di Kedah, membawakan kita cerita tentang sektor pelancongan secara khususnya dan juga rantaian bekalan, bukan sahaja tentang hotel, penginapan, perkhidmatan feri dan secara keseluruhannya. Itu yang disebutkan oleh Hadi boleh dikatakan langkawi hidup kembali. Baiklah, cerita berehat seketika, kembali selepas ini.